Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kita pada minggu ini, pada minggu yang ke-25 pada tajuk Sains tahun 4 iaitu tajuk yang baru bunyi. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran, yang kedua memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah dan yang ketiga memberi contoh fenomena bunyi dalam kehidupan seharian. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Bunyi dapat dihasilkan melalui beberapa cara. Yang pertama, tiupan. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Yang kedua, ketukan. Apabila xilofon diketuk, xilofon bergetar. Petikan atau gesekan. Tali yang dipetik atau digesek bergetar. Dan yang terakhir, tepukan. Dengan cara tepukan juga, kepingan simbal bergetar dan menghasilkan bunyi apabila ditepuk. Okey. Ini adalah cara-cara bunyi dihasilkan. Yang pertama, tiupan. Dengan cara meniup seruling ataupun rekorder, bunyi dapat dihasilkan kerana udara di dalamnya bergetar. Yang kedua, ketukan. Dengan cara mengetuk alat muzik xilofon ini, dia akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, petikan. Dengan cara petikan gitar, apabila tali gitar itu bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Yang keempat, gesekan. Apabila seseorang menggesekkan biola ini, tali pada biola ini akan bergetar lalu menghasilkan bunyi. Yang terakhir adalah tepukan. Ini adalah contoh alat muzik simbal yang ditepuk untuk menghasilkan bunyi. Jeff dan Alex sedang berjalan-jalan di kaki lima. Mereka mendengar bunyi yang berbeza-beza. Mereka mendengar bunyi hon daripada kereta, bunyi siren daripada ambulans, bunyi kanak-kanak bergelak ketawa dan bunyi gitar di sebuah taman. Sekarang, mereka sedang berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka pulang mengikut arah yang berlawanan. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada di lokasi yang berbeza. Mereka tertarik ke arah bunyi loceng penjual aiskrim. Mereka terkejut tetapi seronok apabila dapat berjumpa sekali lagi. Ini adalah mungkin kerana bunyi bergerak dalam semua arah. Adakah anda tahu bagaimana bunyi dihasilkan? Bunyi terhasil daripada getaran objek. Getaran berlaku apabila sesuatu objek bergerak ke belakang dan ke hadapan dengan cepat. Apabila sesuatu objek bergetar, udara di sekeliling objek itu juga bergetar. Getaran udara memasuki telinga kita yang kita dengar sebagai bunyi. Bunyi dihasilkan melalui cara yang berbeza-beza. Contohnya termasuklah tiupan, gesekan, petikan, tepukan dan ketukan. Udara di dalam seruling bergetar apabila alat ini ditiup. Tali-tali gitar bergetar apabila dipetik. Dan tali-tali biola bergetar apabila digesek. Bunyi dihasilkan apabila dua kepingan simbal ditepuk. Bar xilofon bergetar apabila seseorang mengetuknya. Okey. Mengapakah Jeff dan Alex dapat bertemu kembali apabila mereka telah berpisah? Ia adalah disebabkan Jeff dan Alex dapat mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim disebabkan bunyi bergerak ke semua arah melalui udara. Jeff dan Alex tertarik kepada bunyi loceng daripada penjual aiskrim.
Tajuk yang seterusnya, bunyi boleh dipantulkan. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey. Contoh permukaan yang keras adalah seperti dinding, batu, kayu. Ya. Yang kedua, contoh pantulan bunyi di sekeliling kita. Yang pertama, bercakap di dalam bilik yang kosong. Yang kedua, menjerit di dalam gua. Dan yang ketiga, menjerit di dalam dewan yang kosong. Contoh pantulan bunyi di sekeliling kita. Bercakap di dalam bilik kosong. Okey, kalau bilik tu kosong dan kita bercakap atau menjerit, kita akan mendengar kembali suara kita selepas kita bercakap. Ini adalah disebabkan oleh pantulan bunyi. Yang kedua, menjerit di dalam gua. Kalau seseorang pernah pergi ke dalam gua dan dia menjerit, dia akan mendengar kembali suaranya apabila selesai dia menjerit. Yang ketiga, menjerit di dalam dewan kosong. Sama juga kita bercakap di dalam bilik kosong tadi. Contoh fenomena pantulan bunyi. Yang pertama, gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Yang kedua, ultrasonik. Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau mengesan bayi di dalam kandungan. Dan yang ketiga, contoh fenomena pantulan bunyi sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Baik, ini adalah contoh bergambar fenomena pantulan bunyi. Yang pertama, gema. Yang kedua, ultrasonik. Okay, kita boleh lihat haiwan yang mempunyai keupayaan ultrasonik untuk mengesan lokasi mangsa. Iaitu pertama, kelawar. Kedua, ikan lumba-lumba. Seterusnya, ini adalah kapal selam. Kapal selam juga telah meniru kemahiran kelawar dan ikan lumba-lumba, iaitu ultrasonik. Jadi, teknologi ini dapat digunakan untuk mengesan apa objek yang ada di hadapan. Yang ketiga, fenomena pantulan bunyi adalah teknologi sonar. Teknologi sonar banyak digunakan pada kapal-kapal penangkap ikan. Dia digunakan untuk mengesan lokasi kumpulan ikan di dalam laut yang dalam. Akhir pembelajaran, rumusan pada hari ini yang pertama, dapatlah kita rumuskan bahawa bunyi dihasilkan melalui getaran udara. Bunyi boleh dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan, gesekan dan tepukan. Bunyi juga bergerak ke semua arah. Bunyi juga boleh dipantulkan. Contoh fenomena pantulan bunyi adalah yang pertama, gema, ultrasonik dan teknologi sonar. Baiklah, tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Diharap agar semua murid dapat mempelajari apa yang diajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Sekian, terima kasih.